Kita kata, bila Lim Kit Siang throw macam tu, sebenarnya dia membuka juga satu persepsi baru kepada kita. Bila dia kata bukan Melayu, adakah dia sebut Cina? Adakah dia sebut Cina? Bagaimana dengan orang asli? Boleh tak orang asli jadi Perdana Menteri di Malaysia? Bagaimana dengan Iban? Bagaimana dengan Bidayuh? Bagaimana dengan Karazan? Bagaimana dengan Dusun? Bagaimana dengan orang Hulu? Bagaimana dengan orang Melanau? So bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu tetapi juga Bumiputera? So itu menimbulkan satu persoalan yang besar, seolah-olah tuan-tuan, formula untuk pilihan raya seterusnya ini, kalau PAS bijak, formula yang akan digunakan untuk pilihan raya yang akan datang ini, kalau PAS bijak, akan membunuh bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, baru-baru ni Lim Kit Siang ada keluarkan satu kenyataan Perdana Menteri dari bangsa lain. Selain bangsa Melayu lah. Dan lepas tu kenyataan Lim Kit Siang mengatakan Mahathir tunduk pada DAP, dan sekarang ni yang dikatakan oleh puak-puak Perikatan Nasional, UMNO tunduk pada DAP. Betul ke? Cuba berfikir, berlaku ke macam tu? Adakah DAP duduk desak buat Malaysia? Adakah DAP duduk desak buat tu buat ni, duk ugut kerajaan, duk ugut, duk keluarkan kenyataan macam-macam? Tak kira lah waktu 2018 ataupun sekarang ni. Adakah berlaku ke? Hampa nampak macam tu ke? Ataupun sengaja je mereka nak create isu untuk nak memburukkan kerajaan yang adanya DAP. Mereka dah tak tahu mereka nak hentam kerajaan ni apa dia lagi. So demi nak memburukkan kerajaan yang adanya DAP, pelbagailah mereka mainkan isu di dalam kerajaan ni. Apa yang boleh attack DAP, semua mereka attack. Lagipun Lim Kit Siang dah tak ada kena-mengena dengan kerajaan hari ini. Lim Kit Siang adalah seorang veteran DAP yang menjadi penasihat kepada DAP sahaja. Seperti mana yang diperkatakan oleh Lokman Adam. Lepas tu ada lagi beberapa orang dekat dalam TikTok, ada YouTube, ada. DAP sebelum ni dengan DAP sekarang amat-amat berbeza. Lebih bagus, lebih semangat, lebih seronok di bawah kepimpinan Anthony Loke. Sebab pada aku, daripada awal-awal lagi penumbuhan kerajaan hari ni, DAP sanggup tak mau satu pun jawatan-jawatan di dalam Menteri Anwar Ibrahim. Hanya nak menyampaikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi aku pun macam tak apalah, jom kita dengar dulu hujahan-hujahan daripada Iswadi Moni berkaitan perancangan UMNO A dengan UMNO B. Kenapa mereka nak jatuhkan Zahid? Kenapa Zahid ni wajib dijatuhkan? Kenapa untuk nak tubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS, bersama dengan Bersatu? Dan kenapa plan-plan mereka nak kira puak-puak PAS ni nak sangat UMNO bersama dengan PAS? Dan kita boleh tengok apa yang KJ komen di dalam kerajaan hari ni yang pasal kabinet yang baru dilantik. Orang yang dia benci ada di dalam kabinet hari ni, orang nombor 2 di dalam kabinet. Jangan haraplah KJ dok nak jilat kerajaan hari ni disebabkan orang yang pecat Khairi Jamaluddin tu ada di dalam kabinet. Tak apa, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Kita masuk politik. Tadi tu tak politik, yang ni politik. Alright. Adakah Dr. M tunduk dengan DAP ketika jadi PM? Veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang mendakwa DAP menguasai kerajaan semasa serta tuduhan UMNO mempunyai akan membolehkan bukan Melayu dilantik sebagai Perdana Menteri. Lim bertanya kepada Muhyiddin sama ada Dr. Mahathir Mohamad tunduk kepada DAP ketika menjadi Perdana Menteri semasa pentadbiran Pakatan Harapan 2018 hingga 2020. Adakah itu punca konspirasi politik langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran Mahathir? Soal Lim. Saya tidak pernah meminta Mahathir untuk apa-apa, untuk diri saya atau untuk orang lain, dan tidak pernah tahu siapa yang akan beliau lantik. Tetapi saya pernah berjumpa beliau sekali untuk menekankan kepentingan mengambil serius mengenai janji pilihan raya. Mengapa seorang yang Mahathir yang jika benar
Mengapa seorang Mahathir yang jika benar tunduk kepada DAP menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, dilantik sebagai penasihat kepada 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis? Soalnya, semalam Muhyiddin mendakwa UMNO tunduk kepada DAP, mengatakan bekas partinya itu hanya sebuah parti kecil dalam kerajaan persekutuan sekarang dan tidak ada yang boleh dilakukan secara individu, bukan dilantik sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin berkata demikian sebagai mengulas kenyataan LIM bahawa bukan Melayu boleh menjadi Perdana Menteri. Pemimpin DAP itulah telah dipanggil oleh polis berhubung perkara itu. Baik, saya jawab. Mas Abu pun jawab sebenarnya. Yang pertama sekali, macam saya kata semalam, 3 hari lepas, pemilihan Perdana Menteri ini melibatkan dua. Yang pertama, dia command majority. Yang kedua, dapat perkenan di Pertuan Agong. Walaupun dia command majority, tak dapat perkenan di Pertuan Agong pun tak dapat juga. Okey, itu yang kedua. Okey, dua perkara. Kemudian yang seterusnya, kita kata, bila Lim Kit Siang throw macam tu, sebenarnya dia membuka juga satu persepsi baru kepada kita. Bila dia kata bukan Melayu, adakah dia sebut Cina? Adakah dia sebut Cina? Bagaimana dengan orang asli? Boleh tak orang asli jadi Perdana Menteri di Malaysia? Bagaimana dengan Iban? Bagaimana dengan Bidayuh? Bagaimana dengan Kadazan? Bagaimana dengan Dusun? Bagaimana dengan orang Hulu? Bagaimana dengan orang Melanau? So, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Melayu tetapi juga Bumiputera? So, itu menimbulkan satu persoalan yang besar, seolah-olah bersatu sekarang ini hanya pro kepada Melayu tetapi tidak pro kepada semua bangsa lain di negara kita. Jadi saya peliklah ada seorang YB dari Sarawak tu berbangsa Iban, tiba-tiba dulu masuk bersatu. Baru Bian dah keluar dah, tak nak dia join bersatu. William Ongin pun dah keluar. Tapi ada seorang mamat ni masih lagi, padahal dah jelas-jelas presiden, tak tahu lah dia masih lagi parti tidak, presiden bersatu sendiri kata dia takkan nak orang bukan Melayu, takkan nak orang bukan Melayu. Dia ni bangsa Iban, bukan Islam, Kristian. Saya tahu, saya kenal dia. Tuan-tuan, dia macam ni. Isu ekstremis agama satu kisah, isu ekstremis bangsa ini satu kisah lagi. Sebelum ini, UMNO dilihat banyak membawa kepada neraca ekstremis on the right, haluan kanan ini, the conservatism. Sekarang ni UMNO dah mula bergerak ke arah pertengahan. Sebelum ini bersatu yang dilihat agak lunak, tetapi sekarang bersatu yang memainkan ekstrem ini. Kenapa? Sebab paling utama dia macam ni lah. Saya ceritalah. Katakanlah. Ini cerita saya. Tuan-tuan boleh tengok. Sebab saya boleh quote. Sebab saya pakai kacamata ni, saya boleh quote. Tuan-tuan, formula untuk pilihan raya seterusnya ini, kalau PAS bijak, formula yang akan digunakan untuk pilihan raya yang akan datang ini, kalau PAS bijak, akan membunuh bersatu. Bagaimana? Kalau PAS bijak, PAS akan berunding dengan UMNO. PAS akan kata sebegini, dan saya tahu perbincangan ini memang ada, dan inilah sekarang ini dibawa, naratif yang dibawa oleh golongan Hishamuddin, geng-geng Hishamuddin. Dia kata macam ni, baiklah UMNO, kita bergabung untuk semenanjung bahagian 4 negeri, Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. PAS ambil 4 negeri, Johor, Melaka, Melaka, Perak dan Pahang, UMNO ambil. Sudah ada 8 negeri. So sekarang ini tinggal negeri Pakatan Harapan, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Okey, Pulau Pinang ni tak boleh nak menang semua, dia kata. Okey, tak boleh nak menang semua, tetapi kita boleh ambil sebahagian kawasan-kawasan Melayu, dan kita dah ambil pun. Menurut PAS, kita dah ambil. UMNO ada kat situ, kita boleh bantu. Okey, Selangor kita boleh menang. Kalau gabung UMNO dengan PAS, boleh menang. Negeri Sembilan, confirm boleh menang sebab UMNO memang dah menguasai Negeri Sembilan. So, gabungan itu boleh berlaku di dalam PRU ke-16 akan datang. Perancangan itu sudah ada. Ini tim Hishamuddin, itu yang dia orang cadangkan. Now bagaimana pula GPS dan GRS? GPS, GRS mudah. Di mana UMNO pergi, di situ mereka akan ikut. Macam-macam Perdana Menteri dah bagi. Aku cakap, percayalah. Itu je. Aku malah nak ulas panjang-panjang. Tetapi itu yang akan berlaku. So sekarang ini, isu dia adalah apa yang menjadi batu penghalang terbesar untuk geng ini masuk untuk bergabung. Dia ada 2 batu penghalang terbesar. Yang pertama, Zahid Hamidi. Sebab itu sekarang ini semakin rampant usaha untuk nak memburukkan Zahid Hamidi. Dia dekat TikTok saya tengok tekanan dan juga kutukan
paling teruk. Dia sebenarnya bukan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi paling teruk kena. Kan? Dia orang tengah target sekarang ni Zahid Hamidi untuk nak dijatuhkan. Once Zahid jatuh, the rest mudah. Okay? Now, yang kedua halangan, yang pertama tadi Zahid Hamidi. Halangan kedua adalah bersatu. Sekarang ini bersatu perlu dikuburkan, dan cerita bersatu nak dikuburkan ni mudah dah. Cerita dah mudah. 5 orang dah melompat. Dengar cerita 7 nak melompat. Bagi saya 3 nak melompat lah. Tapi 7 nak melompat. Bersatu basically dah di hujung nyawa dah. Kan? Basically bersatu dah di hujung nyawa. Rundingan diorang, kalau UMNO, tim Hishamuddin ini berjaya masuk, KJ akan datang balik, Syaril akan datang balik, 2-3 orang dalam UMNO yang masih kekal tu akan di reinstate balik. Kemudian geng-geng bersatu macam Hamzah, macam Muhyiddin akan dibawa balik ke dalam UMNO. Bersatu dibubarkan, mereka akan kekal menjadi UMNO. Kalau kau tonton perasan, dia attack, bersatu attack. Tetapi apa yang bersatu attack? Bersatu bukan attack UMNO. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Perasan In fact, bersatu tak attack pun UMNO Najib. Bersatu tak attack UMNO Najib. Bersatu attack UMNO Zahid Hamidi. Hishamuddin lagi lah dia tak attack. Kenapa? Sebab dia tahu itulah tonggak dia. Sebab kenapa baru-baru ni timbul keluar fitnah mengatakan Zahid Hamidi akan meninggal, tinggal 6 bulan lagi dia nak hidup. Dia kata tak lama lagi meninggal lah dia. Benda-benda macam tu timbul. Sebab musababnya adalah untuk melemahkan semangat ahli-ahli UMNO, untuk memastikan bahawa kita tak boleh lagi ada Zahid Hamidi ni. Kalau tinggal 6 bulan macam mana jadi presiden? Kita kena bagi dekat orang lain. Siapakah orang lain itu? Okey, Hishamuddin dah kena gantung. Isham Jalil dah kena buang. KJ dah kena buang. Syaril dah, tak tahulah buang ke gantung kan. Buang ke gantung macam tu. Anwar Musa pun dah out. Dah tak dengar cerita sekarang. Siapa? Ada beberapa orang yang masih ada dalam tu. Kini cuba dilunakkan dengan jawatan baru. Tetapi kita tengoklah. Kita tengok kan. Cuba dilunakkan. Cuba untuk dilunakkan supaya perkara ini tidak berlaku. So perancangan ini tuan-tuan adalah untuk menghadapi PRU ke-16. Sebab suka atau tidak, dia ada 2 saja pilihan. Sama ada UMNO bersama dengan Pakatan Harapan masuk PRU 16 atau lawan. Dia tidak ada tengah-tengah. Tak ada. Dia sama ada bersama atau lawan. Kalau bersama, plannya sebegini. Kalau lawan, plannya sebegini. Dan kalau lawan, tuan-tuan, isu dia, siapa yang akan lead? UMNO untuk lawan kalau Zahid tak nak lawan. Now, dia orang bawa isu baru-baru ni bahawa sebenarnya in fact kalau PRN dan juga PRK baru-baru ni, ramai ahli UMNO tak nak keluar mengundi. Antara lainnya mereka terpengaruh dengan dakwah yang disebarkan oleh Bersatu PAS dan juga oleh UMNO yang anti Zahid. Kita jangan keluar mengundi, Zahid ni adalah ada DNA, Zahid rasuah, kita benda-benda macam tu. Zahid tak layak jadi pemimpin. Terutama baru-baru ni di Kemaman, pelangai pun ada. Nasib baik pelangai menang. So benda ini yang sekarang ini dimainkan oleh mereka, dan mereka merancang dalam tempoh 2027, 24 tahun depan, 3 tahun akan datang. Itu perancangan dia bagi menghadapi PRU ke-16. Kalau formula ini jadi, ni saya nak bagi amaran kepada Pakatan Harapan lah. Kalau formula itu jadi, ada kemungkinan bahawa it can work. Kita kena faham macam ni. UMNO bukan ditolak di seluruh Semenanjung. UMNO ditolak di utara tengah Semenanjung. Utara, Pantai Timur, tengah. Pahang, termasuk Pahang. Tetapi UMNO masih diterima di Central Selatan. So dia kata tak apalah, kita bagi 2 lah. Central Selatan UMNO ambil, tengah Pahang tu kita bagi 2, Pantai Timur, Utara dengan Penang tu kami ambil. Central macam Selangor ni kita bagi 2. That's the formula. Ni saya pakai kacamata ni, tuan-tuan ingat formula ni. Nak cari video ni, cari video yang saya pakai kacamata. Ini antara formula yang dia nak devise sekarang ini. Now, dia mainkan isu apa? Dia mainlah isu DAP. Dia dah start main balik apa yang UMNO dulu mainkan. Dia orang dah start main balik benda ini. Kerana apa? Macam saya kata tadilah.
dia nak cerita tunduk pada DAP. Habis sama dengan Pakatan Harapan dan DAP dulu siapa? Bukan Muhyiddin Yassin ke? Kan? Tapi dia bukan kisah benda tu. Dia tahu pengikut dia bodoh. Dia percaya je lah. Dan membawa saya kepada poin saya tentang KJ. Rombakan kabinet, Zahid tunjuk dia masih berkuasa, kata KJ. Pertukaran beberapa portfolio menteri-menteri UMNO dalam rombakan kabinet yang pertama sejak penubuhan kerajaan perpaduan baru ini didakwa memperlihatkan kuasa sebenar Ahmad Zahid Hamidi. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, rombakan itu juga menghantar mesej bahawa timbalan Perdana Menteri itu masih mempunyai kawalan dalam UMNO meskipun menghadapi masalah kesihatan. Menggelar ahli parlimen bahagian Datuk itu sebagai Thanos, Khairi berkata pertukaran portfolio memaasan daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Liau disifatkan sebagai turun pangkat. Apabila dia dengar yang Perdana Menteri akan melakukan rombakan, dia mungkin fikir inilah peluangnya memberitahu orang ramai, walaupun telah melalui pembedahan, saya masih berkuasa, saya masih ada di sini dan boleh tukar sesiapa saja. Kalau timbalan presiden ke, naik presiden ke, kamu tak selesai, saya akan pusing-pusingkan kamu. Yang kekal saya, Zahid, Thanos, yang lain semua timbalan presiden yang menjadi Menteri Pertahanan akan sekarang aku campak kau ke Wisma Putra. Kau naik presiden, kau jaga KPT. Merujuk kepada Muhammad Khalid. Saya hantar kamu jaga askar, tempat yang kamu tak ada apa-apa pengalaman, katanya dalam program Temu Bual podcast sebelum ini. Khairi berkata demikian sebagai mulas rombakan kabinet yang berlaku baru-baru ini. Baik. Now, itu saya masukkan tadi. So, dia akan guna term Thanos, dia akan kata, ni golongan ini, grup ini, dia gunakan keluar sekejap ini untuk dia nak propakan pertukaran yang akan berlaku ini. Tuan-tuan fikirlah, dia sekarang ini bekerja di Hot FM. Hot FM siapa punya? Media Prima. Media Prima siapa punya? And tiba-tiba dia berada di Keluar Sekejap, podcast Keluar Sekejap, untuk nak dikritik Zahid. Kenapa? Apa agendanya? Nah, tuan-tuan, jangan cakap bila seseorang berada dalam politik tidak ada agenda dalam politik. Cita-cita politik itu. Dan perasan tak? KJ tak pernah sertai mana-mana parti politik yang lain. Kenapa? Dia dilihat sebagai in waiting. In waiting apa, tuan-tuan? In waiting kepada dia mengambil alih selepas ini UMNO untuk dia nak lead. Tuan-tuan, kita kena ingat ada orang pernah dibuang daripada UMNO, pernah jadi Perdana Menteri, pernah digantung daripada UMNO, boleh jadi Perdana Menteri. Bukan mustahil perkara tersebut. It can be done. UMNO pernah diharamkan pada zaman Mahathir dan Tengku Razali. Akhirnya dia berjaya reinstate balik UMNO. It can be done. Yang penting bagaimana nak tahu memainkan politik di dalam negara kita. Itu yang utama. So sekarang ini orang tak perasan. Keluar Sekejap ni dia ada segmen dia yang bagus. Tapi that's the whole point. Dia bukan ada macam setengah pembangkang tu. Semua nak kutuk kerajaan all the time. Tak. You see, bagusnya Keluar Sekejap ni dia akan ada pro kerajaan, kutuk kerajaan. Sebab dia nak ambil audien. Sorry. Dia nak ambil audien. Kan dia nak ambil audien tu. Audien yang, baguslah apa KJ cakap ni. Baguslah apa yang ulas ni. Wah, ni baguslah. Dia jemputlah selebriti-selebriti. Dia jemput orang ni, orang yang ternama dan sebagainya untuk naikkan rating dia dulu. Bila once dia dah naik rating dia, apa yang dia akan buat adalah, then dia akan kenakan jarum dia. Itu taktik media, tuan-tuan. I mean, kalau kita faham lah. Itu taktik media. Tapi kalau kita tak faham juga susah lah. Itu taktik media. Jadi, dalam keadaan yang ada dan situasi yang ada sekarang ini, bagi saya penting untuk kita nak mengenal pasti siapa yang kita lawan, siapa musuh kita. Sebab itu sekarang ini, baru-baru ni hari ni saya dah lancarkan satu soal jawab tentang setahun penerangan parti dan juga penerangan Kementerian Penerangan. Saya ada buat satu soal jawab, satu Google Form untuk tuan-tuan isi dan bagi feedback. So bagaimana nak tahu tentang Google Form tersebut? Nanti saya akan letak di page Facebook saya, Iswardi Murni Utama. Tolong like, tolong follow page tersebut. Di page itu Iswardi Murni Utama, tuan-tuan akan nampak satu link untuk tuan-tuan bagi feedback berkenaan dengan komunikasi dan penerangan. Dan saya akan tutup feedback itu pada 20 hari bulan Disember. Kenapa? 4 hari lagi. Kerana saya akan insyaAllah bentangkan kepada Menteri untuk kedapatan saya berkenaan feedback tersebut. Dan juga selain daripada kita tengok balik 2023, kita nak tengok juga 2024 apa perkara yang kita boleh lakukan. Sebagaimana kita tahu sekarang ini Jcom berada di bawah
KKD ataupun di bawah Kementerian Komunikasi. Baik. Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua pun faham. Aku faham, aku rasa puas hati. Dan aku nampak apa yang plan-plan puak-puak PAS ni. Sebab apa mereka mengharapkan sangat PAS ni bersama dengan UMNO ni mai bersama dengan PAS. Sebab tu sampai sekarang mereka masih duk sebut soal muafakat nasional. Padahal ni yang parti PAS ni bersama dengan parti bersatu tu, parti bersatu tu nak menggantikan parti PAS. Untuk pengetahuan nampak, jangan lupa. Okey, kenyataan Lim Kit Siang tu pada akulah kan, memang kita pun agak sakit hati. Sebab sekarang ni, kerajaan sekarang adanya DAP. Hang Lim Kit Siang bekas ahli parlimen, hanya veteran daripada parti DAP. Hang sepatutnya hang duduk diam-diam dah. Hang tak perlulah keluarkan kenyataan macam tu. Kita pun tahu memang Tun Dr. Mahathir pun pernah keluarkan kenyataan. Tapi zaman Mahathir tu pembangkang tak ambil isu sangat. Isu-isu hak kenyataan-kenyataan macam tu. Sebab waktu tu pembangkang hak ada. Ya, duk ada sekali Anwar Ibrahim, parti PKR apa semua. Kita tak buat isu. Tapi yang saat ini, sekarang ini, kerajaan hari ini menjadi, orang kata apa? Sebab ada DAP. Kan? So, apa-apa je kenyataan yang dikeluarkan, of course, akan dipolitikkan. Mereka akan politikkan kerajaan ni. Kan? Apa-apa isu untuk nak hantam kerajaan, untuk nak balun kerajaan. Macam dulu, Mahathir tunduk dekat DAP. Tunduk lagi dia dari segi macam mana? Sedangkan waktu zaman 2018, Pakatan Harapan 1.0, kan? Lantikan DAP, langsung dia tak tanya Wan Azizah, langsung dia tak ambil nasihat Anwar Ibrahim, langsung dia tak tanya kawan ni kan, sama ada dengan Mak Sabu ke apakah. Memang Mak Sabu sendiri cakap tak ada apa perbincangan untuk nak lantik orang DAP ke, orang PKR ke apa, tak ada. Dia main lantik saja waktu tahun 2018. Dan hari ni pula kan, yang dia kata UMNO tunduk kepada DAP. Sekarang ni tunduk daripada segi apa? Sekarang ni cuba hampa tengok, DAP yang tunduk kepada UMNO ke, atau UMNO yang tunduk kepada DAP? Cuba hampa fikir. Ataupun mereka dah tak ada isu, mereka dah tak ada modal, mereka dah tak tahu mereka nak kata apa dah. So mereka mainkanlah isu tu. Kan, untuk nak nampak macam kerajaan hari ni teruk gila-gilanya. Sedangkan Anwar Ibrahim tak lupalah untuk rakyat-rakyat yang orang Melayu ni. Macam-macam Anwar Ibrahim tumpukan untuk bangsa-bangsa Bumi Putra, kan, Sabah, Sarawak apa semua ni. Sedangkan ada macam Iswadi cakap, apabila usul hak yang dibawa macam seperti mana Mat Jagon ada cakap, bawa usul untuk nak buat satu isu perlembagaan supaya bukan daripada Melayu tidak boleh jadi Perdana Menteri. Of course lah, Sabah Sarawak memang tak sokong. Mereka berhajat juga daripada Sabah Sarawak jadi Perdana Menteri. Faham tak? Seperti mana ni sekarang ni, timbalan Perdana Menteri 2 pertama kali di dalam sejarah Malaysia selepas merdeka, 60 tahun lebih dah merdeka, pertama kali daripada Sarawak dapat jadi timbalan Perdana Menteri, geng. Tak pernah berlaku di zaman pemerintahan sebelum ni. Sekarang baru berlaku. Kan? Cuba tengok betapa bangganya, betapa seronoknya rakyat-rakyat Sabah, rakyat daripada Sarawak dapat menjadi timbalan Perdana Menteri. So, itu satu bab. Kan? Hampa tak perlu nak politikkan lah ucapan Mahathir dulu. Awak hampa tak langsung tak politik kan. Sekarang segala mak nenek kenyataan apa pun semua nak politik kan. Tak ada cuy lah hampa ni. Jadi jom kita bawa ke antara UMNO Zahid A dan UMNO B. Okey, tim UMNO Zahid memang bersetuju untuk bersama dengan kerajaan hari ini dan mereka berdendam dengan PAS dan Parti Bersatu. Mereka nampak memang buat Parti Bersatu ni memang nak bunuh UMNO, memang nak hancurkan UMNO, memang nak gantikan UMNO. Dan UMNO B ni pula yang nak bersama dengan PAS, yang nak bersama dengan Bersatu. UMNO pada aku, UMNO B ni geng-geng Ismail Sabri, geng-geng yang menjadi menteri yang ada kedudukan waktu zaman Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri.
Faham tak? Sebab apa? Mereka tahu, kalau contoh macam sekarang ni kan, Isyamuddin, Mak Sabri dan ada lagi beberapa orang kan. Mereka dah tahu, okey, kalau bersama dengan Perikatan Nasional, aku dapat jadi menteri, aku ada dapat kedudukan. Kalau bersama dengan kerajaan hari ni, aku tak dapat apa, aku tak dapat tempat. Jadi sebab itulah mereka tak mau, mereka tak suka bersama dengan kerajaan hari ni sebab tak mau untungkan mereka. Of course lah, kalau perkara yang menguntungkan mereka, mesti mereka naknya. Jadi sebab itulah mereka sedang attack Zahid dan juga bersama dengan kepimpinan Perikatan Nasional, attack Zahid, nak jatuhkan Zahid, nak menggantikan Zahid dengan orang lain, dan orang lain ni dapat bawa UMNO ni pergi bersama dengan orang lain. Bukan main lagi, kata Zahid boleh hidup 6 bulan lah. Kan? Padahal sampai sekarang, sihat walafiat, boleh jalan sana sini, lagilah hati mereka kecewa. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tadi, PRK, PRN, UMNO tolak UMNO. Sebab apa? Sebab bersama dengan DAP, sebab itu, sebab ini. Kalau hampa tanya aku kan, sebab apa? Atas pemerhatian aku, sebab apa? Zaman Perikatan Nasional, aku orang keadilan. Waktu zaman sekarang pun, aku orang keadilan. Dan aku boleh nampak pembunuhan Parti Bersatu ni, Perikatan Nasional ni terhadap UMNO ni memang jelas. Kan? Mereka nak ahli-ahli parlimen UMNO ni mai bersama dengan mereka, mai lompat bersama dengan mereka, dan mereka nak sokongan-sokongan terhadap UMNO ni pergi beralih kepada Perikatan Nasional. Terang-terang mereka nak hancurkan UMNO, mereka nak pupuskan UMNO, mereka nak kalahkan UMNO. Jadi kalau aku duduk dekat tempat UMNO, of course aku tak maulah berlaku benda tu. Aku pun tak maulah bersama dengan orang yang nak tikam aku. Of course lah aku nak kena jauhkan diri daripada hampa. Kalau aku pergi bersama dengan hampa, nampak sangat aku pergi suar, aku pergi bagi ruangan tengkok aku ni kepada hampa. Faham tak? So, hak yang KJ ni komen berkaitan kabinet hari ni bukan bahasa apa. Cubalah hampa fikir, kalau Anwar Ibrahim yang kata KJ, hang mai masuk di dalam kabinet aku, hang jadi menteri sekian. Walaupun ada orang yang dia benci sekali, orang yang pecat dia di dalam kabinet tu, Zahid Hamidi yang pecat dia, kalau Anwar Ibrahim panggil dia mai duduk di dalam kabinet, dia punya sayang balik kepada Zahid ni bukan main lagi lah. Lepas tu dia punya sayang dekat Anwar Ibrahim ni memang gila lah. Tapi disebabkan Anwar Ibrahim tak lantik dia, abaikan dia, dan UMNO pun terus buat tak tahu je dekat dia, tak pun buat surat untuk ajak KJ mai bersama dengan kerajaan. Sebab tu dia hentam ni. Kan? Kalau tiba-tiba Anwar kata, KJ mai masuk dalam kabinet. Waktu tu hampa boleh tengok KJ punya puji ni, aku tak tahu nak abang. Kalau Anwar tu lantik KJ ni dia akan jadi apa tau? Lembu cocok hidung, hampa tahu. Ikut je. Tapi disebabkan kerajaan hari ni tidak menguntungkan dia. Cuba hampa tengok KJ ni. Kan? Pada aku dia pun kemaruk tak. Zaman Pak Lah dapat jadi menteri. Zaman Najib dapat jadi menteri. Waktu zaman 22 bulan dia tak dapat jadi menteri. Dia naik balik zaman Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin dapat jadi menteri. Lepas tu zaman Ismail Sabri dapat jadi menteri, gaji puluh-puluh ribu je tambah. Tahu sekarang ni bila naik hak yang Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, kena pecat pula, tak dapat jadi apa-apa. Tak ada langsung jawatan-jawatan yang diberi. Dia punya meroyan sakit hati ni tak tahu. Of course lah kan. Sebab perkara ni tak kena dekat kita. Cuba perkara ni kena dekat kita, kita pun mesti meroyan punya. Inilah orang-orang yang kemaruk kuasa ni, kita tak boleh kata apa. Macam Anwar Musa kan, dan beberapa orang bekas-bekas menteri yang pernah jadi menteri ni, tiba-tiba mereka tak jadi menteri ataupun mereka kalah di dalam pilihan raya. Mereka punya meroyan ni, macam kita tengok macam Syahidan Kasim, apa boleh tengok puluhan tahun duk jadi kerajaan, bermula daripada kerajaan negeri pergi jadi ahli parlimen, jadi menteri puluhan tahun. Tahu-tahu tahun ini, penggal ini, dapat jadi ahli parlimen tapi tak dapat jawatan, tak dapat jadi menteri, jadi pembangkang, tak dapat peruntukan. Sebab tu dialah orang pertama yang paling meroyan, koyak, rabak, sakit hati terhadap kerajaan hari ini. Sebab tak menguntungkan dia.
Jadi inilah sedikit perkongsianku. Jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Komenlah apa-apa yang di bawah. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.